statement daripada Khairuddin Abu Hassan, orang kuat Mahathir. Okay, beliau menafikan penglibatan Tun Dr. Mahathir dalam langkah Dubai. Dia nafikan. Tun Mahathir dia kata tak terlibat langsung dalam langkah Dubai. Tun Mahathir Azri ni antara orang terawal yang mendedahkan tentang langkah Dubai. Di mana Azri secara terbuka. Tun cakap 18 bulan kerajaan akan bertukar. Bertukar lah tu. Tun Dr. Mahathir kot, Grandmaster kot. Betul. Saya nak cerita bahawa langkah Dubai itu bukan dibuat oleh Zahid Hamidi. Zahid Hamidi ni salah seorang yang menyambung cerita je. Yang mula-mula buat cerita sebelum langkah Dubai adalah Papa Gomo dan Papu Kari and the gang lah. Saya ingat lagi ada satu live tu dia kata, Alhamdulillah, dan dia sebut, Papa Gomo sebut dalam live dia, saya baru berjumpa Tun Mahathir lah, dan dia mengatakan insyaAllah kita ada 120 ahli parlimen yang akan menyokong kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, geng, kita bersama lagi. Okey, orang kuat Tun Dr. Mahathir kata Tun Dr. Mahathir tak ada kaitan apa-apa pun dengan langkah Dubai. Tapi pelik, kenapa dia dah sampai seminggu, 2 minggu barulah kenyataan ini dikeluarkan oleh orang kuat Mahathir. Pelik ke tak pelik? Ataupun dia dah habis fikir lah, dia dah habis blur lah, dia dah tak tahu dia nak kata apa, barulah dia keluarkan kenyataan. Untuk nak menutup segala perancangan mereka, segala plan-plan mereka yang mereka dah buat, yang mereka dah usahakan. Walaupun ada yang kata ini adalah mainan Jcom, ini adalah mainan saja daripada pihak kerajaan, tapi mereka tak dapat buktikan pun kata ini daripada side kerajaan kan, sedangkan yang berlaku tu side belah-belah pembangkang. Untuk apa? Untuk nak selamatkan diri yang bilion-bilion ni. Oi, betapa terancamnya puak-puak yang bilion-bilion ni, sangat-sangat terancam. Yang mana pernah menjadi Perdana Menteri, yang menjadi Perdana Menteri yang terlalu lama, ataupun yang menjadi Perdana Menteri yang dalam tempoh masa yang singkat, siap ada darurat lagi. Dan juga yang bekas Menteri Kewangan sebanyak 2 kali, berbelas tahun juga menjadi Menteri Kewangan. Dan dialah seorang-seorangnya bekas Menteri Kewangan yang terkaya, yang terpaling kaya di dunia ni. Lepas menjadi Menteri Kewangan, boleh ada satu bangunan yang sangat-sangat mewah, sangat-sangat gah, dan bangunan menara yang paling tinggi sekali. Sangat-sangat tinggi lah, 50 tingkat lebih. Dan juga bekas Perdana Menteri ni, 3 ke 4 orang anak-anak dia semua bilion-bilionaire. Anak dia siap boleh conquer lagi projek-projek petroleum di dalam negara dan juga di luar negara. Lepas tu pula, kalau dekat tempat-tempat percutian, tempat-tempat kita nak pergi makan angin, anak-anak dia tapau habis buat resort, buat hotel, buat chalet, buat segala-galanya. Memang gila ni, bekas-bekas Menteri Kewangan, bekas-bekas Perdana Menteri yang dulu-dulu ni. Sekarang ni, bila dah terdedah, bila dah terkantoi, mulalah duk spin kot tu, spin kot ni, spin merata-rata, macam-macam mereka spin untuk nak selamatkan diri mereka. So aku nak bawa dengan hampa sama-sama, jom kita dengar apa respon daripada Wan Abdul Hadi terhadap kenyataan yang dikeluarkan oleh orang kuat Tun Dr. Mahathir, dan aku akan bawa ulasan daripada Iswadi Moni. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Wan Hadi. Aku ada soalan nak tanya korang sebenarnya. Aku keliru tau. Semalam aku ada baca satu statement daripada Khairuddin Abu Hassan, orang kuat Mahathir. Okay, beliau menafikan penglibatan Tun Dr. Mahathir dalam langkah Dubai. Dia nafikan. Tun Mahathir dia kata tak terlibat langsung dalam langkah Dubai. Tun Mahathir tak terlibat, dia kata. Orang kuat Mahathir kata ni. Orang yang memang duduk dengan Mahathir. Khairuddin Abu Hassan. Kalau siapa kenal Khairuddin Abu Hassan ni, dia tahulah level mana dia dengan Mahathir. Memang macam habislah. Tapi, ada satu live TikTok oleh Papa Gomo, Sir Azri. Sir Azri ni antara orang terawal yang mendedahkan tentang langkah Dubai. Di mana Sir Azri secara terbuka mengatakan langkah Dubai ni ada terkait dengan Tun. Sir Azri kata dia dapat maklumat daripada Tun. Tengok video ni jap. Saya gembira tau. Sebab bila saya cakap dulu ialah macam-macam kan orang cakap Gomo ni mana-mana. Bukan sebab benda tu dah, sebab Tun, kita baca Tun. Tun cakap 18 bulan kerajaan akan bertukar. Bertukar lah tu. Di situ Tun Dr. Mahathir kot, Grandmaster kot. Betul.
Jadi itulah kita sebab kalaupun daripada pengesahan daripada orang lain tu sebab MB Sanusi ni pun sangat-sangat teliti dia pun baca juga fakta-fakta dia. Jadi bila dia dapat Okey, jadi mana satu kita nak percaya ni? Kita nak percaya Khairuddin Abu Hassan ataupun kita nak percaya Papa Gomo? Kalau aku jadi walaun, aku dah pening lah. Aku fikir Khairuddin orang yang duduk dengan Mahathir, tapi dia menafikan Tun Dr. Mahathir ni terlibat dengan langkah Dubai. Papa Gomo pula Satro yang memang jilat Mahathir sekarang. Kata Mahathir terlibat, dapat maklumat daripada Mahathir. Mana satu Mana nak satu tu? percaya ni? Hai. Blur lah geng. Blur. Kepala otak ni dah macam kita dah naik blur. Siapa yang betul, siapa yang tak betul. Kan bukan main lagi. Hari tu ni mula-mula hari tu ni Ogos. Lepas tu naiklah September. Lepas tu November. Lepas tu Disember, Oktober. Lepas tu bulan 13, bulan 14, bulan 15. Now dia dah sampai Januari pun tak tumbang-tumbang. Depa duk kata Anwar dah tumbang, tapi Anwar tak tumbang. Faham tak? Kan? Bukan main lagi ni di dalam sosmed ni, mana-mana saja ni, kan? YouTube ke, Facebook ke, TikTok ke, mana ke, semua duk kata Anwar dah tumbang. SD dah cukup. Tapi kenapa Anwar masih Perdana Menteri? Kalau betul-betul dah tumbang, Anwar bukan Perdana Menteri. Anwar hari ni dia dah jatuh, dia dah jadi ketua pembangkang. Tapi kenapa Anwar tak tumbang-tumbang? Itulah yang paling aku pening saat ini. Apa yang paling aku serabut ni, bila Anwar nak tumbang-tumbang. Tapi yang paling aku kesian, Anwar tak tumbang-tumbang. Bila Anwar duk nak tumbang ni, tolonglah DM Sat bagi tahu, tolong komen di bawah bila Anwar duk nak tumbang. So aku nak bawa dengan hampa sama-sama pula. Jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswardi Moni soal kenyataan daripada Khairuddin orang kuat Tun Dr. Mahathir. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswardi Moni. Kita kembali ke langkah Dubai. Cerita langkah Dubai ni, dan saya nak cerita, benarkah ada orang PN yang akan bagi sokongan lagi kepada PMX? Kalau dia, siapa? Kalau tidak, kenapa? Okey. Tapi sebelum tu, alright. Orang kuat Mahathir nafi. Orang kuat nafi Mahathir di sebalik langkah Dubai. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad tidak terbabit dengan langkah Dubai yang tidak wujud, kata orang kuatnya Khairuddin Abu Hassan. Pengurusi mobilisasi Sekretariat Proklamasi Orang Melayu itu berkata pihaknya tidak tahu menahu mengenai langkah Dubai yang didakwa dicipta oleh Presiden UMNO Ahmad Zahid. Sesungguhnya kami tidak tahu menahu tentang langkah Dubai yang pada hakikatnya tidak pernah wujud, tetapi diciptakan agenda politik Presiden UMNO. Bagaimana nak tuduh kononnya Tun M terlibat dengan langkah Dubai di mana perkara tersebut tidak pernah wujud? Langkah Dubai adalah satu imajinasi liar berbentuk ilusi tanpa asas kebenaran. Ini semua cerita dongeng yang direka untuk memulihkan kekuatan kedudukan Presiden UMNO semata-mata. Baik. Saya nak cerita bahawa langkah Dubai itu bukan dibuat oleh Zahid Hamidi. Zahid Hamidi ni salah seorang yang menyambung cerita je. Zahid Hamidi ni hanyalah salah seorang yang sambung cerita langkah Dubai ni. Dia sambung cerita je, macam orang lain juga. Yang mula-mula buat cerita sebelum langkah Dubai adalah Papa Gomo dan Papu Kari and the gang lah. Saya ingat lagi ada satu live tu dia kata Alhamdulillah, dan dia sebut, Papa Gomo sebut dalam live dia, saya baru berjumpa Tun Mahathir lah, dan dia mengatakan insya-Allah kita ada 120 ahli parlimen yang akan menyokong kita. Esok atau lusa kerajaan akan tukar, dia kata. Okey? Pada dalam live ni, dan ada rakaman. Dan benda tu tersebar, boleh cari dekat TikTok, orang akan jumpa. Bahawa dia kata Tun Mahathir bagi tahu dia ada 120 ahli parlimen sudah pun menyatakan sokongan untuk membentuk kerajaan. Jadi kita dah boleh tukar kerajaan selepas ini. Ini dakwaan Papa Gomo.
dan Papukari di dalam live beliau. Baik, saya kata lepas kejadian itu saya kata tak berlaku. Peristiwa itu tidak berlaku, takkan berlaku sebab saya tahu numbers tidak ada. Sama ada benar atau tidak Tun cakap dengan Papa Gomo, wallahu alam. Itu Papa Gomo kena jawab sendiri. Itu Papa Gomo lah kena jawab pada Tun. Betul ke? Jangan kata saya menuduh pula. Kita dengar Papa Gomo yang cakap. Kalau bohong Papa Gomo, bohong lah. Nak buat macam mana? Tapi saya kata cerita tu bohong. Kenapa saya kata cerita tu bohong? Sebenarnya dia yang Papa Gomo salah faham apa yang Tun cakap. Ataupun orang Tun cakap. Mungkin dia tak jumpa pun Tun. Saya berpendapat sebenarnya Papa Gomo tak jumpa Tun pun. Saya berpendapat sebenarnya yang cakap benda tu bukan Tun, tetapi orang yang dekat dengan Tun. Siapa-siapa saya tak tahulah. Orang tu cakap sebagaimana yang dicakapkan. Now, isu dia saya kata dia tak berlaku. Kenapa? Saya sebut tentang bangunan Ilham yang telah disita oleh SPRM. Okey, bangunan Ilham yang disita oleh SPRM. So bila bangunan tersebut disita oleh SPRM, dana itu freeze dan benda ni diulas oleh beberapa media. Dana tersebut freeze, bukan setakat bangunan Bila bawah amla ni tuan-tuan, seluruh aset akan kena freeze. So benda tu tak boleh nak bergerak. Tak boleh jalan. Plan itu tak boleh jalan. Now, disebabkan plan itu tak boleh jalan, saya dedahkan selepas itu bahawa ada 750 juta akan transit, akan berlaku perpindahan untuk nak memastikan bahawa sebab ialah harta ismet di dalam negara itu sudah dibekukan. So kena bawa harta ismet daripada luar negara. Saya bukan tuduh itu bukan harta daim. Saya bukan tuduh itu harta daim. Silap. Saya bukan tuduh itu harta daim. Ada 2-3 surat khabar tulis Iswardi kata itu harta daim di luar negara. Saya tak kata itu harta daim. Saya kata bahawa since dalam negara tak boleh bergerak, kena bawa dana daripada luar negara. Siapa bawa? Bagaimana dia bawa? Saya bagi hint saja. Tetapi disebabkan amla ini, dia trigger tak boleh bawa. Dan sepatutnya Dubai itu bukan langkah Dubai. Sebab itu saya kata, siapa-siapa Jcom ke, orang UMNO ke, siapa ke yang cerita pasal langkah ni, dia tak ada langkah pun. Betul lah, imaginasi liar je. Dia bukan langkah, tuan-tuan. Dia langkau. Orang tak faham benda tu. Okay? Orang tak faham benda tu. Kita baca kenyataan ini. Saya tertarik. Saya tak baca habis tadi, tapi kita baca sama-sama. Di dalam apa orang kata, di Malaysia kini oleh Kadir Jassin. Siapa pencetus sebenar langkah Dubai? Apa juga gerakan ke arah menumbang atau menunggu kerajaan adalah mengenai kuasa eksekutif dan duit. Kuasa adalah bersamaan dengan duit bagi yang memegang tampuk kuasa. Bagi yang tidak berkuasa, harta yang boleh dibeku atau disita. Kerana duit, ahli Parlimen Pembangkang berpaling tadah menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Mereka kata mereka hendak peruntukan untuk kawasan. Justru duit memainkan peranan penting dalam apa juga gerakan menjatuh atau menaikkan kerajaan. Slogan demi agama, bangsa dan negara hanyalah penyedap kata. Yang benar-benar bersuara adalah duit. Orang putih kata money talks. Ada duit, boleh cakap. Tak ada duit, duduk senyap-senyap. Jadi tidaklah menghairankan kalau yang ditakuti oleh kerajaan Madani adalah money. Oleh sebab itulah mana-mana pihak yang berduit atau disyaki berduit tetapi tidak menyokong kerajaan sangat dicurigai. Sejak penubuhan kerajaan perpaduan setahun lalu, agensi penguatkuasaan seperti SPRM, LHDN dan GPDRM telah menyiasat sesiapa saja yang disakinya. Bagi orang yang tahu, siasat menyiasat sudah jadi amalan biasa. Apatah lagi setelah tumbang Barisan Nasional pada 2018 dan rampasan kuasa menggunakan SD selepas itu. Sudah menjadi amalan, engkau buat kepada aku buat kepada engkau. Orang putih kata tit for tat. Saya pernah cerita bagaimana saya disoal oleh BPR pendahulu kepada SPRM pada akhir 90-an bersabit dakwaan keterlibatan Anwar Ibrahim dalam urusan pembelian lesen penjana elektrik bebas IPP oleh Real Miles Sdn Bhd daripada dua individu Bumiputera. Saya adalah salah seorang ahli lembaga pengarah dan pemegang saham Real Mile pada waktu itu. Ketahuan itu terkandung dalam SD bekas Gubernur Negara Abdul Murad Khalid pada 1999. Sepanjang ingatan saya tidak ada tindakan susulan kepada siasatan itu. Boleh jadi waktu itu kerajaan hanya tidak tahu kesahihan dakwaan Murad, khususnya
kewujudan war chest Anwar. Dalam persekitaran politik duit, tidak ada ahli politik boleh kekal lama. Apatah lagi sebagai pembangkang, tambah sumber keuangan yang sihat dan penyokong sektor swasta ramai. Seperti yang berlaku dengan rampasan kuasa pada 2020 dan penggulingan oleh kluster Mahkamah UMNO pada tahun berikutnya, unsur kuasa dan duit memain peranan, sama ada duit politik atau peruntukan kerajaan. Dalam konteks Anwar, semasa Anwar sebagai Perdana Menteri mempunyai kuasa pentadbiran politik dan keuangan yang sangat kuat, melainkan beliau sendiri lemah, adalah mustahil mana-mana pihak boleh menumbangkan beliau. Peruntukan di bawah kawalan beliau belanjawan hingga hampir 79 bilion, iaitu 12 bilion di bawah Perdana Menteri dan 66.57 bilion di Menteri Keuangan. Mustahil musuh beliau mempunyai kuasa pentadbiran politik dan keuangan yang lebih besar daripada beliau. Jadi, apakah muslihat di sebalik hingar bingar mengenai langkah Dubai ini? Mungkinkah ia berasal dari pihak kerajaan sendiri bagi meneruskan naratif dan dinyah bahawa Anwar itu sentiasa dicemburui, dianiaya dan dikhianati oleh mereka yang berhati musuh? Dalam arti kata lain, Anwar sentiasa memerlukan nemesis sebenar atau khayalan untuk memberi keabsahan kepada politiknya. Itulah kaedah beliau dan penyokongnya sejak zaman protes belia tahun 70-an sehingga konfrontasi UMNO 80-an 90-an, reformasi dipecat 98 dan era di kuasa Putrajaya. Okey, menarik ulasan daripada Kadir Jassin ini menarik. Saya setuju majoriti apa yang dituliskan, tetapi saya tidak bersetuju beberapa poin. Tetapi secara umumnya betul. The money is there. Duit itu memang memain peranan. Cuma seolah dia menulis tadi mengatakan kerana dia ada kuasa, dia gunakan intimidasi. Dia ambil contoh diri dia disiasat. Kalau dalam kes-kes sesatan yang kita lakukan, sememangnya sesatan itu berdasarkan kepada kes-kes yang benar. Dan kalau sekiranya tidak ada asas kepada tahanan tersebut, kita tak letak bawah amla, tuan-tuan. So, bila bawah amla ni, dia memang serius sudah. Arti kata, memang sudah ada sesatan yang terperinci, cuma dibekukan kerana nak melihat setiap rekod yang ada. That's why dibekukan, tak nak transaksi itu berlaku, pemindahan berlaku. That's the purpose. So, bila di bawah amla, meaning to say, proses sesatan itu dah halfway. Kes yang dia sebut tadi, kes dia tadi, Real Mal tadi tu, hanya dakwaan. Dan lepas itu tak ada susulan. Memang betul siasatan berlaku because of dakwaan. Ya, bila orang buat laporan, kita kena, polis SPRM, BPR masa itu kena buat siasatan. Tapi disebabkan tiada susulan, meaning to say, dia tak jumpa apa-apa. Itu point dia. Tetapi dalam SPRM, bila dah sampai ke peringkat amla dan aset dibekukan, meaning to say, half of the investigation is already been done. Itu point dia. Yang itu silapnya dia kat situ tadi. Now, another point bila dia kata Anwar perlukan nemesis, perlukan musuh. Sebab itu mungkin ini diciptakan. Ini diciptakan untuk nak terus mewujudkan nemesis tersebut. Baik. Okey, geng, Alhamdulillah. Kita dah bersama dengan Iswadi. Aku bersetuju sangat apa yang diperkatakan oleh Kadir Jassin tadi ni. Memang ibarat macam seperti mana Najib Razak cakap, money is king. Kan? Ada duit, kita boleh henyak orang, kita boleh hentam orang, kita boleh buat apa saja untuk menjatuhkan seseorang. Tapi belum tentu berlaku ataupun tak berlaku. Memang kadang-kadang kita duit banyak, macam-macam kita boleh buat. Tapi walaupun duit banyak, belum tentu dia jadi. Ramai dah pengajaran, walaupun ada duit banyak, tapi apa yang dia rancangkan, apa yang dia plan, tak berlaku pun. Walaupun kita tahu yang sekarang ni trigger sangat, dia nak jatuhkan kerajaan hari ni, dia nak tumbangkan kerajaan hari ni adalah geng-geng bilion-bilion. Tapi walaupun dah macam dah berbulan, malah dah 12 bulan, dah setahun, mereka gagal tumbangkan Anwar Ibrahim. Mereka gagal, mereka tak berjaya lagi tumbangkan Anwar Ibrahim sampai sekarang, babe. Kan? Adakah mereka dah berjaya tumbangkan Anwar? Mereka duk kata Anwar tumbang tapi Anwar masih Perdana Menteri. Macam mana tu? Kan? Mereka kata Anwar dah tumbang. Oh, dia ratib sana sini, dia ratib. Anwar tumbang. Anwar tumbang. Tapi Anwar masih Perdana Menteri. Mula-mula dah bagi tarikh tu, tarikh ni, tarikh macam-macam apa semua ucapan dia apa semua. Kan? Ini semua dia refer kepada Tun Dr. Mahathir. Tapi Anwar tetap Perdana Menteri lagi.
Wahai Papa Gomo, wahai pentasuk-pentasuk Tun Dr. Mahathir, Anwar tetap Perdana Menteri. Menteri-menteri Anwar pun masih buat kerja macam biasa. Anwar tetap setiap minggu duk pergi jumpa Yang di-Pertuan Agong. So, masih Perdana Menteri. Tumbang kot celah mana tu? Dia ginilah, mereka akan main persepsi. Dia akan mainkan persepsi. Dia nak ambil pengaruh daripada rakyat. Dia nak ambil kepercayaan daripada rakyat. Dia nak ambil hati rakyat dengan buat satu persepsi supaya rakyat di dalam kepala otak rakyat ni, Anwar tumbang, Anwar tumbang, Anwar tumbang. Tapi setiap malam Anwar tumbang dekat atas katil, Anwar tidur. Esok pagi Anwar bangkit balik. Lepas tu sehari malam Anwar pun tumbang balik. Itulah yang depa ni silap sangka sebenarnya. Dia tumbang tu maksud dia tidur. Faham tak? Lepas tu esok pagi bangun balik. Lepas tu sehari malam tumbang balik. Macam kita lah. Malam-malam kita tumbang lah. Sebab apa? Kita dah tak larat dah. Kita kena berehat. Jadi itulah, mereka akan mainkan spekulasi, mereka akan berdalih untuk nak tunjuk kata mereka ni lah yang terpaling betul. Oh, ini bukan perancangan mereka, ini perancangan Anwar lah, itulah, inilah apa semua. Padahal segala persepsi yang tercipta bermula daripada mereka. And bukan main lagi, hari tu dia bagi tarikh, lepas tu tarikh tu tak berlaku, lepas tu dia bagi tarikh baru lagi, lepas tu benda tu tak berlaku lagi. So, apa ada lagi mereka nak berdalih. Anda kata, contohlah, sebagai contoh kita ambil. Mereka bagi tarikh, lepas tu tarikh tu berlaku. Macam mana? Oh, bukan main lah. Mereka claim, mereka lah yang terpaling betul. Oh, ini semua atas usaha saya lah Anwar Ibrahim tumbang. Itu kalau Anwar Ibrahim tumbang. Tapi sebabkan Anwar Ibrahim yang macam duk tak tumbang, mereka tak boleh nak claim lah. Faham tak? Okey kan, kita jumpa untuk video yang akan datang. InsyaAllah boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Badan tak sihat sangat, tapi tak apa, kita konsisten untuk nak keluarkan video bersama-sama. Nampak kita nak berkongsi apa yang patut rakyat Malaysia tahu, walaupun hanya 100,000 orang, 200,000 orang yang dapat menonton daripada channel ini, tapi yang penting kita kongsikan supaya dapat terus berkongsi, terus dapat sampaikan kepada semua orang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Jumpa untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.